Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmimil khair. Alhamdulillah. Tapi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan pada malam ni kita cuti saat dulu kita punya kitab Baharul Madi tu. Kita cerita sikit berhubung dengan Rejab. Apa ada pada Rejab? Apa ada pada bulan Rejab? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, sesungguhnya bilang-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Maksudnya hitungan bulan ni ada 12 bulan. Semenjak bila yang kata ada 12 bulan? Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Dalam satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah cipta langit dan bumi, Allah jadikan siang dan malam, Allah Taala bagi jadi matahari, bulan, bintang apa semua. Allah Ta'ala dah set dah masa tu untuk mereka yang berada di alam dunia ini, maka akan berlalu pada dia 12 bulan dalam satu tahun. Dan di dalam satu tahun tu minha 4 hurum. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan Al-Haram. Dan lalu Allah mengakhiri ayat ini, dzalika dinul qayyim, inilah agama yang betul. Fala tadhlamu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menzalimi diri kamu semua, fihinna, dalam bulan-bulan ni, dalam kata 4 bulan ni, anfusakum, akan diri kamu. Jangan zalim diri kamu. Kenapa dinamakan bulan Al-Haram? Kita dah faham dah dalam Islam bulan ada 12 bulan. Kan yang kata ada bulan Muharram, bulan apa? Bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Muharram, apa semua ni? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua bulan ni dia ada 12. Bahkan kalau kita tengok sekarang ni, baik bulan-bulan apapun yang direka cipta oleh manusia sekalipun, berasaskan apa sekalipun, sama ada berasaskan bulan ataupun berasaskan matahari ataupun berasaskan hari, berasaskan jam, minit dan sebagainya, wallahu a'lam, semuanya meletakkan paksi dia terletak pada 12 bulan. Ya, terletak pada 12 bulan. Tak tahulah kalau ada pula orang lain punya, agama lain punya bulan-bulan dia ada lebih daripada daripada 12 bulan. Yang kita duk tengok Januari, Februari dan sebagainya ni,
Kita tak boleh juga kata yang ni bulan Islam ataupun yang lain tu bukan Islam. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan apa semua yang kita duk kata bulan Islam ini, bulan berasaskan, kira hitungan bulan berasaskan bulan. Dia panggil kalender qamari, kalender berasaskan bulan. Adapun Januari, Februari ni, yang ni kalender berasaskan matahari. Maksudnya dia kira naik matahari turun, naik matahari turun, naik matahari turun. Okey, cukup berapa hitungan dia? 30 hari, 29 hari, dalam setahun hanya ada 29 hari. Satu hari je, bulan Februari. Lain daripada tu semua, 29, 28 lah. Bulan Februari ada 28. 28 Februari. Yang lain 30 hari. 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Maka ikut hitungan ada 30, ada 31. Ada 30, ada 31. Maka ikut hitungan macam ni, nama dia berasaskan kalender syamsi, berasaskan kalender matahari. Saya tak maulah cerita lebih-lebih kita tuan-tuan pening. Yang ni orang belajar astronomi, orang belajar sains, orang belajar ilmu falak. Mereka belajar lah benda-benda yang macam ni. Saya tak adalah pandai sangat. Sikit-sikit ya, bolehlah berkongsi sikit-sikit pada tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita tak boleh kata daripada suka kata apa, bulan orang putih apa kata, tahun ikut orang putih 2022 ikut orang putih. Tuan-tuan, dia bukan ikut kalender 22 tu, bukan kalender orang putih. Yang tu dia berasaskan kepada tarikh hari diperanakkan Nabi Allah Isa alaihissalam 2022 tahun. Maka dinamakan sebagai tahun Masihi yang ada kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Okey, bila kita sebutkan sebagai 1400 berapa hijrah, 1440 hijrah, 46 hijrah dan sebagainya, maka duk sebut hijrah ni pula yang ni ada kaitan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengutamakan apa saja yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Dan dinamakan juga sebagai kalender hijri ini juga sebagai kalender qamari, kalender berasaskan bulan. Dia tengok bulan naik, masa bila bulan naik dia tengok, dia pergi teropong tengok bila satu hari bulan. Dan kemudiannya dia tengok pula bila dia naik, bila dia mengambang, bila dia 15, bila dia turun dan sebagainya, berasaskan bulan. Ala kulli hal, tak penting pada kita pada malam ni. Yang paling penting untuk kita ketahui bersama, iaitulah dalam 12 bulan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia, ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan Al-Haram. Kenapa dinamakan sebagai bulan Al-Haram? Pertamanya, kerana nisbah kemuliaan dan kehormatan pada bulan tersebut. Apakah nisbah kehormatan dan kemuliaan yang ada pada bulan tersebut? Iaitulah bulan tersebut diharamkan kita berperang. Dan hukum ini berkekalan sehingga ke hari kiamat. Diharamkan umat Islam berperang pada bulan-bulan ini. Lebih-lebih lagi di zaman Nabi SAW, bulan Al-Haram ni sebagai contoh, bulan Zulqa'dah ataupun orang Melayu kata Zulqa'dah. Kaedah apa tahu? Tapi dalam bahasa Arab dia kata bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana umat Islam pada ketika itu mereka dah bersiap sedia dan telah memulakan musafir mereka untuk pergi menunaikan haji. Okey, bulan Zulqa'dah mungkin pertengahan, ujung bulan Zulqa'dah, depa dah naik dah unta, kuda depa, pakaian depa, barang makanan daripada ikat semua siap. Ni yang mai daripada mana pelosok dunia, Tuhan kata dalam Quran, akan mai berduyun-duyun mai untuk berhimpun di padang Arafah, mai duduk untuk mengerjakan haji. Mereka akan mai awal, ada yang mai awal lagi, ada yang mai daripada Syawal lagi pun ada. Tetapi dia nak mai, biasanya nak mula berhimpun nak mengerjakan haji ini adalah pada bulan Zulqa'dah. Sebab Zulhijjah tak banyak, ada 10 hari ya.
Betul-betul masuk dia punya kerja haji dia adalah pada tanggal 8 Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 6 hari. Yang ni, betul-betul dalam 6 hari ni, bab-bab haji besar-besar semua ada dalam ni. Yang lain umrah je lah. Umrah lah. Ada haji yang mana kita kena buat, boleh buat umrah dulu, lepas tu kita buat haji. Ada yang boleh kita buat haji serentak dengan umrah, dan sebagainya. Ada 3 jenis nama haji. Ada haji nama dia haji tamattu', ada haji nama dia haji qiran, ada haji nama dia haji ifrad. Saya tak boleh ceritalah siri kali ini untuk supaya memudahkan. Ini bukan perbincangan kita yang kita nak bincang pada malam ni. InsyaAllah itu di masa-masa akan datang. Cuma nak sebutkan, maka bila bulan Zulqa'dah mereka pergi untuk menunaikan haji, disuruh supaya jangan cari pasal, jangan timbul masalah, jangan pergi perang. Kalau ada apa-apa, kalau boleh settlekan, bagi peluang kat orang Islam supaya mereka ni boleh pergi haji dengan aman. Bila mai bulan Zulhijjah, bagi orang-orang Islam yang duduk di Mekah boleh buat haji dengan aman. Bila mai bulan Muharram, bagi pula peluang mereka yang mengerjakan haji untuk pulang ke negeri mereka masing-masing dengan aman. Lepas itu nak perang ke, nak apa ke apa, belakang lepas lain cerita lah. 3 bulan tu jaga. Dan setelah berlalu beberapa bulan, hampir 6 bulan, maka bagi peluang pula kepada mereka yang duduk di jauh, tempat yang jauh, untuk pergi pula menunaikan umrah di pertengahan tahun. Di pertengahan, bila masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, masuk Rejab, bulan yang ke-7. Dah berlalu dah 6 bulan. Lepas dah habis dah bulan apa tadi tu? Bulan Zulhijjah, masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rejab main balik. Dia duduk pada pertengahan tahun. Rejab ni kira tengah-tengah lah. Kira ada bagi mereka yang rindu untuk pergi mengerjakan umrah. Bukan kita lah, kita agak jauh daripada mereka yang duduk di tanah Arab ni. Maka mereka akan mula bergerak pula pergi pada bulan Rejab untuk mengerjakan umrah. Walaupun dalam hadis dikatakan bahawa umrah yang afdal adalah pada bulan Ramadan. Walaupun begitu, setelah berlalu sekian lama, ada 5-6 bulan, maka rindu tu mai dah. Faham tak? Rindu tu mai dah. Lepas tu dia pergi pula untuk mengerjakan umrah. Jadi biasanya orang-orang Islam di zaman para sahabat, di zaman tu, zaman Nabi, para sahabat, mereka akan mengerjakan haji dan mereka akan mengerjakan umrah pada pertengahan tahun. Hak duk jauh-jauh, hak duk dekat-dekat tak apa. Hak duk jauh-jauh tu dia akan mai pula. Paling-paling tidak setahun 2 kali mereka akan sampai di tanah suci Mekah. Maka sebab itulah Islam mengharamkan berperang. Dan kalau ada apa-apa pun usaha untuk berlakunya gencatan senjata, jangan perang. Usaha buatlah apa-apa perjanjian supaya dielakkan daripada berperang dan diberikan peluang kepada orang-orang Islam untuk mengerjakan haji dengan aman, untuk mengerjakan umrah dengan aman. Maka 4 bulan ini adalah bulan yang diberikan kesempatan umat Islam pada ketika itu untuk pergi mengerjakan haji dan umrah, untuk duduk di Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar. Faham tak? Itu dinamakan sebagai bulan Al-Haram. Maka dimuliakan bulan ini, diberikan kehormatan pada bulan ini dengan diharamkan berperang. Kan? Maka tentulah bila dah ada kehormatan dan kemuliaan dia, maka diberikan pelbagai kelebihan dan kebajikan yang kita buat diganda dan dilipat gandakan. Termasuklah bulan yang kita berada sekarang ni, nama dia bulan Rejab. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Orang akan tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bulan Al-Haram. Bolehkah berperang pada bulan Al-Haram? Qul qitalun fihi kabir. Katakan berperang pada bulan Al-Haram ini dosa yang amat besar. Wasaddun an sabilillah, dan membangkangi daripada jalanan agama Allah.
wa kufrun bihi, dan mengkufuri nikmat anugerah Allah dengan keamanan demi keamanan untuk melaksanakan perintah Allah, dan juga untuk pergi duduk buat amal kebajikan di dalam Masjidil Haram. Ini kelebihan-kelebihan. Sebahagian ulama mengatakan hukum dia haram berperang di bulan Al-Haram, dan sebahagian ulama yang lain pula mengatakan hukumnya telah dinasahkan dan dibatalkan, dan sebahagian ulama kata lagi masih lagi diamalkan. Ada khilaf lah dalam hukum berperang pada bulan Al-Haram. Sekarang ni tak timbul soal perang tak perang, walaupun ya mungkin kita rasa kita duduk di negara kita aman, kita tak timbul lah soal perang ke tak perang. Pasal negara kita sampai setakat ni bukan lagi negara perang-perang ni. 60 tahun dah hidup aman. Dulu-dulu ya perang. Lah ni duk selesa, kita tak pernah ambil tahu lah perang tak perang. Siapa mau perang? Siapa pun tak mau perang. Sebab orang nak hidup dalam dunia ni aman, damai. Kan? Kalau nak hidup atas dunia ni aman, damai, kena adalah jiwa tu, kena belajar agama, kena faham tanggungjawab, kena usaha mengekalkan keamanan. Keamanan itu dapat dikekalkan apabila manusia memilih ajaran Islam, apabila meletakkan agama Allah menjadi panduan utama di depan, maka semua orang akan selamat. Sebab Islam adalah agama selamat. Dia selamat pada orang Islam dan selamat kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang duduk di dalam negara Islam pun diberikan keamanan. Sehingga kan dalam kitab-kitab fiqh dibahagikan orang-orang kafir kepada 4 bahagian. Salah satunya diletakkan namanya sebagai kafir zimmi, kafir yang duduk dalam negara Islam, kafir yang menghormati Islam, yang menghormati umat Islam, kafir yang tahu tanggungjawab dia sebagai rakyat jaga bagi elok. Adalah beberapa syarat, maka dia diberikan keistimewaan, dia diberikan keamanan. Orang Islam sendiri pun tak boleh buat naya kepada orang kafir ni. Tu dia sampai lagu tu. Tapi orang kebanyakan orang bukan Islam, mereka tak tahu benda macam ni. Bila tak tahu, dia ingat orang Islam ni adalah anti kepada orang bukan Islam. Orang Islam ni kira nak bunuh saja orang bukan Islam. Orang Islam kira memang nak buat naya saja orang bukan Islam. Saya pasti dalam negara kita yang tercinta, yang mempunyai rakyat yang beragama Islam ada lebih kurang 20 juta. Bakinya 10 juta. 20%, 80% rakyat Malaysia beragama Islam. 20% saja yang bukan Islam. Yang 20% ni, kalau 80% ni, kalau nak tinah puak-puak 20% ni, Allah, 8 lawan 2. Kalau hantar pergi seorang lawan 4, 4 lawan seorang, 4 lawan seorang. Weh, 4 lawan seorang boleh tahan tu. Kalau pendekar pun penat tu. Seorang lawan 1 okey lagi, seorang lawan 2. Dalam Quran cerita aturan berperang, seorang lawan 2, seorang lawan 4, jam tu. Tak nisbah kalau kita kata nak kacau. Tapi alhamdulillah, terang negara kita belum lagi mengamalkan Islam sepenuhnya pun. Belum lagi boleh diiktiraf sebagai sebuah negara Islam secara 100%. Terang macam ni pun orang bukan Islam duduk dengan aman dan diberikan pelbagai keistimewaan dalam negara kita. Bahkan kita tengok bangunan mencakar langit milik orang bukan Islam, perniagaan yang hebat-hebat milik orang bukan Islam, saham yang besar-besar, perniagaan yang besar-besar milik orang bukan Islam. Banyak kelebihan, banyak. Anak-anak orang bukan Islam mereka hidup dengan mewah. Berapa kerat saja yang hidup susah berbanding dengan orang Islam. Apatah lagi kalau tubuhnya negara Islam, banyak lagi keistimewaan. Dan ini bukan tajuk kita pada malam ni. Kita nak menceritakan bahawa Islam adalah satu agama yang membawakan kepada keamanan. Sejarah hidup Nabi, 83 kali peperangan yang berlaku dengan ghazwah dan sariyah. Ghazwah peperangan yang Nabi hadir, sariyah peperangan yang Nabi tak hadir. Ghazwah peperangan besar yang Nabi hadir, sariyah peperangan kecil yang Nabi tak hadir. Hampir keseluruhannya adalah perkara perang-perang ini berlaku hasil daripada desakan-desakan, kalau kita belajar fakta sejarah, daripada orang bukan Islam yang cari pasal. Islam ni dia lebih kepada defend, dia jaga.
nak jaga dia punya hak dia dan sebagainya. Baik. Dalam bulan Rejab ini tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Sirin dan ramai lagi di kalangan para ulama tabi'in dan sahabat, tentang ada sejenis amalan yang sebahagian ulama mengatakan sunat untuk kita buat, iaitulah jenis-jenis macam korban jugalah ataupun penyembelihan yang dinamakan sebagai atirah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, inna ala kulli ahli baitin fihi amin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya seisi keluarga pada setiap tahun satu korban, setiap tahun satu rumah satu korban. Itu korban pada bulan Zulhijjah. Setiap rumah, setiap pintu rumah orang Islam, satu rumah satu korban setiap tahun. Sunnah Nabi beritahu. Bukan korban saja, bahkan disunnahkan juga untuk buat atirah wa atiratan udhiyatan wa atiratan. Atirah ni kira buat macam kenuri-kenuri ya. Buat sembelihan binatang juga dan bagi orang makan. Atirah. Wa hiya allati yusammunaha rajabiyah, dan dinamakan juga kenduri ataupun sembelihan ini sebagai rajabiyah, iaitulah binatang yang disembelih pada bulan Rejab. Tapi tuan-tuan, dalam masalah buat makanan ataupun kenduri khusus, sembelihan khusus pada bulan Rejab, ini kontroversi. Sebahagian ulama kata sunat, sebahagian ulama kata dah dimansuhkan, sebahagian ulama kata masih lagi diamalkan, sebahagian kata makruh dan sebagainya. Ada khilaf ulama. Selain daripada buat amalan tersebut, maka disunatkan juga untuk kita berpuasa. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang bergelar mufti selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Umar yang sentiasa berada dengan Nabi, di mana saja Nabi berada di mereka ia ikut. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Dia kata, orang tanya kepada Abdullah ibnu Umar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajabin? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rejab? Apa dia kata? Qala na'am, ya Rasulullah berpuasa pada bulan Rejab. Wa yusyarrifuhu, dan Rasulullah memuliakan pada bulan Rejab. Qalaha thalathan, Nabi bersabda dengan kata-kata tadi 3 kali. Maka di sini timbullah, adakah sunat untuk kita berpuasa pada bulan Rejab? Juga masih lagi sebahagian ulama mengatakan hadis ini status dia adalah hadis hasan lagi sahih. Maka status hadis ni kuat untuk disabitkan tentang kesunatan untuk kita berpuasa pada bulan Rejab. Maka di antara amalan yang boleh kita buat pada bulan Rejab, iaitulah kita boleh berpuasa. Maka timbul pula persoalan, nak puasa tu puasa macam mana? Nak puasa sepanjang bulan dalam bulan Rejab ke? Ataupun hanya berpuasa pada Isnin, Khamis dan juga pada hari putih seperti bulan-bulan yang lain? Sebahagian ulama mengatakan berpuasalah macam mana bulan-bulan yang lain, iaitu berpuasa Isnin, Khamis dan juga berpuasa pada hari putih, iaitulah pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan. Bulan Islam lah, bulan ataupun ikut kalender Qamari, bulan Hijrah ni. Okey. Kalau kita tengok langit pada bulan tu, langit mula mengambang dah. 13 dia dah mula putih dah, besar dah bulan. 14 pun bulat cantik, 15 pun cantik, 16 dia gelap sikit. Itulah yang tu bulan-bulan yang bulan-bulan yang dinamakan sebagai bulan hari-hari putih. Hari-hari putih. Hari bulan naik. Kenapa hari bulan naik? Kenapa tak hari bulan turun? Yang tu nanti saya cerita hari lain. Saya pernah cerita dah. Apa dia kelebihan berpuasa pada hari putih? Dia bagus untuk hormon badan manusia. Kerana perubahan hormon badan manusia, dia berlaku pada ketika bulan mengambang. Lepas tu kadang-kadang kita tengok setengah orang kalau gila meroyan, dia main ada kaitan dengan bulan mengambang.
Kadang-kadang ada orang jenis penyakit-penyakit dia penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hormon, dia sekitar tentang masalah bulan. Banyak kalau tuan-tuan belajar dalam bidang ilmu falak, tuan-tuan belajar dalam bidang astronomi, subhanallah, satu benda lautan tak bertepi. Ilmu Tuhan cukup hebat kalau tuan-tuan dapat menyelami tentang bulan naik, bulan turun, matahari naik, matahari turun lah, apalah. Ada banyak kelebihan. Sebab itulah kalau kita berpuasa disunatkan supaya kita ketika matahari naik baca doa banyak, ketika matahari jatuh baca doa banyak. Antara waktu-waktu yang mustajab doa disebutkan pada hari Jumaat. Imam Suyuti meriwayatkan hadis-hadis. Antara waktu doa mustajab ialah pada hari Jumaat ketika matahari terbenam. Apa kaitan dengan matahari terbenam dengan doa mustajab? Ya, setengah ulama mengatakan itulah waktu pertukaran shift para malaikat. Jadi hang doa-doa, malaikat pun catat, terus bawa pergi jumpa Tuhan. Dan sebagainya. Maka itu pendapat yang pertama, mengatakan bahawa kita boleh kita puasa seperti mana bulan-bulan yang lain. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan tidak ada hadis yang khusus yang menceritakan tentang anjuran supaya berpuasa pada bulan Rejab. Secara keseluruhannya, Sya'ban ada hadis, Aisyah riwayat, dia kata Rasulullah pernah puasa sebulan penuh, dan ada riwayat lain Aisyah juga, Rasulullah berpuasa lebih banyak hari berbanding dengan hari yang tak puasa. Dalam sepanjang bulan Sya'ban, ada bulan yang Nabi tak puasa langsung pun ada. Ada bulan yang Nabi puasa sepanjang bulan. Ada tahun di mana Nabi tidak, dia puasa tu kira lebih banyak lah. Mungkin 20 hari, 12 hari, 7, 18 hari, 20, 25 hari. Lebih banyak hari dalam bulan Sya'ban. Adapun Rejab, tidak ada hadis khusus. Ada hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW menyebut, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia kata baginda Nabi SAW bersabda, sum minal haram watruk, berpuasalah pada bulan al-haram dan tinggalkan. Maksudnya nak puasa-puasa, tak mau puasa pun boleh. Ini menunjukkan bahawasanya keharusan untuk kita boleh nak puasa. Siapa larat nak puasa sepanjang bulan Al-Haram ataupun bulan Rejab, silakan. Dan siapa-siapa rasa dia tak berkemampuan, ambil sikit saja, terpulang. Jadi kalau orang tanya boleh tak berpuasa 3 bulan berturut-turut? Ya, betul. Tidak ada hadis yang khusus yang meriwayatkan tentang berpuasa 3 bulan berturut-turut dalam satu hadis. Tetapi di sana ada ayat Quran yang meriwayatkan dan menyuruh supaya kita puasa bulan Ramadan. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan tentang berpuasa sebulan dalam bulan Sya'ban. Dan ada hadis yang lain pula anjuran secara umum untuk kita perbanyakkan dan pelbagaikan amalan di dalam bulan Rejab, termasuklah dengan berpuasa. Maka bagi yang larat puasa, puasa. Yang larat puasa silakan. Yang rasa macam ada kekuatan silakan. Yang rasa macam tak ada kekuatan, asal macam tak larat, macam lah ni duk mai kemarau satu macam. Adalah 1-2 hari ni hujan. Tapi bila dia mai yang hari tak hujan tu, panas gila-gila memang. Kalau tuan-tuan kerja duk kot jalan, boleh jatuh tumbang lagu tu ya. Kan, saya duk dalam madrasah tak orang ni nak gelak. Keluar pergi mana-mana pun duk dalam kereta aircon. Keluar ya. Memang lembek Dia hisap kita punya barazah. Kerja airport lagu mana. Dengan panas gila-gila dengan simen. Memang boleh tahan lah. Kalau rasa ada kekuatan, silakan. Kalau rasa tak ada kekuatan, ambil puasa Isnin Khamis ke. Kan? Ataupun, katakanlah kita Isnin Khamis tu kita bekerja. Kita nak ambil hari-hari yang lain, yang bukan Isnin Khamis, yang bukan hari putih. Hari tu kita cuti. Ya? Tapi dia bulan Al-Haram, bulan Rejab. Kita nak puasa, silakan. Rasa larat, silakan puasa. Ataupun puasa selang sari, puasa Nabi Daud. Silakan tuan-tuan. Dah sampai dah masa untuk kita mengejar kebajikan demi kebajikan. Bukan masanya
nak duk mendabik dada, oh ni hadis dhaif lah, oh ni hadis palsu lah, oh ni hadis ni tak sahih lah, nak duk condemn amalan-amalan, sedangkan kita sepatutnya menggalakkan. Saya sendiri pun, kita baca pandangan-pandangan ulama yang ada yang menyangkal, ada yang menyarankan. Kenapa tidak kita menyarankan kepada umat, kepada manusia, supaya perbanyak dan pelbagaikan amalan dalam bulan Rajab? Seperti mana kata-kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Dia nakal daripada kata-kata para ulama salaf. Dia kata apa? Bulan Rajab ini adalah bulan menanam benih. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram dan meletakkan baja. Dan pada bulan Ramadan kita menuai kembali dan mengambil hasil yang telah pun kita tanam. Macam tu. Gambaran tu kita boleh nampak. Seolah-olah macam tu. Mohon punya kebajikan. Kita punya matlamat kita yang nombor satu adalah kita nak mendapatkan Lailatul Qadar dengan ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah. Tapi sebelum daripada kita nak berjumpa dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah anugerah. Anugerah bukan diberikan pada semua orang. Nama kata anugerah bukan boleh semua orang dapat. Kalau dah semua orang boleh dapat, benda tu tak nama anugerah. Anugerah pada orang-orang yang ada jasa. Anugerah pada orang-orang yang ada kelebihan. Anugerah. Maka bila anugerah, sebab tu Nabi kata dalam hadis, carilah Lailatul Qadar itu pada 7 malam ataupun 10 malam yang terakhir, ataupun malam-malam ganjil pada 7 ataupun 10 malam yang terakhir. Dia suruh carilah. Hang kena usaha. Benda tu tak main bergolek. Benda tu kalau dia letak spesifik pada hari yang tertentu, orang timai pada hari tertentu, lepas tu orang tak main dah pada hari lain. Dan tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Awal Ramadan, seminggu yang pertama masjid penuh. Jawatan kuasa masjid sampai jadi pening terus. Sampai kena jemput man pening daripada Kulim mai. Pening, dia kata. Kan? Dia kata pening. Ni tengok ni orang melimpah-limpah. Mai mana atau punya ramai-ramai sampai pihak masjid, dua pihak jawat AJK masjid ni kita kena tambah ni, owning kot sini, owning kot situ, owning kot sini. Masuk mai tengah Ramadan, semua angkat kening. Mana habis? Mana habis? Awal Ramadan semua duk fikir nak pasang owning, mai pertengahan Ramadan angkat kening. Habis ya? Orang dah tak ada. Bila mai? Bila dia berhenti mai pula? Malam 27. Depa panggil malam last kopek. Ataupun mereka panggil malam menteka darah. Setengah tempat dia kata malam terak periuk. Kalau more-more tu malam tu last kopek. Malam last punya masak gila-gila okey habis. Dengan dia punya bandari-bandari ni semua tukang masak. Mau nak terak periuk, dia mau nak balik kampung. Nak buat persiapan menuju Aidilfitri. Aidilfitri lagi besar. Sebab tu orang boleh kata apa? Puasa sebulan, raya pun sebulan. Inilah bid'ah dalalah. Inilah benda yang besar yang Islam kata tak betul daripada buat. Mana ada raya sampai sebulan? Raya hanya 2 hari saja. Aidilfitri 1 hari dan Aidil Adha 1 hari. Habis, takkan tu ya? Tak ada raya sampai sebulan. Hang seronok nak makan angin sampai sebulan, 2 bulan, 40 tahun. Ambil pasal ya? Tapi ingat dalam hati raya 1 hari ya. Macam tu. Nak pergi makan angin mana-mana, pergilah. Sampai 2-3 bulan. Nak pakai baju baru sampai berapa lama? Ikut sekarang ada duit. Persoalan dia, raya hanya 1 hari Aidilfitri, 1 hari Aidil Adha. Habis ya? Mana ada raya sebulan? Itu i'tiqad, kepercayaan yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Sebahagian ulama salaf, berbalik pada persoalan Rajab tadi. Sebahagian ulama salaf, mereka berpuasa sepanjang bulan dalam bulan Al-Haram. Sepanjang bulan Al-Haram mereka tak tinggal berpuasa. Antaranya Abdullah ibn Umar. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini bukan ulama koman-koman punya ulama Imam Ibn Rajab ni. Ulama besar. Dia buat kajian bahawa berdasarkan atharus sahabah, riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa Abdullah ibn Umar berpuasa sepanjang bulan Al-Haram, termasuklah Rajab. Begitu juga ulama tabi'in terkenal namanya Hasan Al-Basri,
Abu Ishaq As-Sabi'i, Sufyan Al-Thawri, ni semua ulama-ulama besar, mereka tidak akan tinggal berpuasa pada bulan Al-Haram. Bahkan diriwayatkan, kalau kita tengok seumpama ini, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau musafir macam mana Ustaz? Itulah, kalau larat puasa lah, kalau tak larat tak payah. Sebab dia tak bagi kita puasa, takut sekali lagi kita letih, kita lembek pula kot jalan kan. Jadi sebab tu diberikan, Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukanlah kebajikan apabila berpuasa ketika bermusafir. Bukan kebajikan. Kalau mau pahala, tak payah puasa lah. Pasal apa? As-safaru qit'atun minal azab. Riwayat yang lain, musafir itu sebahagian daripada azab. Susah, letih, tak larat. Bila musafir tu, bila nama musafir ni, perjalanan pergi ke satu tempat melebihi 91 kilometer. Kita pergi satu tempat lah. Maka kita nama kata musafir. Pi jauh ni tuan-tuan. Pi jauh. Baru ni ada satu orang tanya soalan. Ustaz, saya, main berapa mana soalan tak tahulah. Mungkin orang Kuala Lumpur ke. Dia kata, Ustaz, saya pergi naik motor dekat Litar Sepang. Tuan-tuan tahu kan kat Sepang tu ada kan yang Grand Prix, Cup Prix, Grand Prix. Kan dia punya litar dia tu orang duk main tu. Dulu kan ada Formula 1 apa-apa semua tu. Lah ni kan dia tak main dah yang tu. Jadi tempat tu katanya, wallahualam ni saya dapat maklumat, katanya tempat tu sekarang dibuka untuk orang ramai. Grup-grup lah, tuan-tuan boleh bawa, tuan-tuan boleh pergi, boleh sewa kawasan tu, kena bayar seorang berapa ratus ke berapa jam, adalah kiraan jam dia, hampa boleh bawa motor. Adalah syarat-syarat dia tu saya tak tahu kan. Pasal saya dah letak jawatan lama dah. Dulu zaman duk naik motor, minat lah juga kalau nak pergi kan. Baru main lek, baru sempoi kan. Daripada duk lek kot ni semua cari mampus kan. Pergi sana mereka pakai baju kulit-kulit apa semua. Oh, seronok ah. Muda-muda semangat. Muda-muda apa? Hak pi veteran-veteran pun lah. Tiba-tiba mereka ada motor, mereka syok nak jalan kan. Mereka pergi boleh bawa laju apa semua. Tak ada halangan. Okey, tak apalah dengan jaga keselamatan apa semua. Dan dia kata, Ustaz, saya main litar ni Ustaz. Kalau ikut dia punya kilometer Ustaz, dah beratus-ratus dah Ustaz. Boleh dah saya buat qasar dan jamak. Allah, sempoi lah. Kalau rumah dia duduk tepi tu, buat qasar dan jamak agak. Macam yang masuk litar, pusing 300-400 kan, kilometer, lepas tu kita semayang qasar dan jamak. Tak boleh lah buat macam tu. Jawapan dia yang paling sesuai kita jawab, tak boleh. Faham tak? Sebab rumah hang dekat dengan litar tu. Dia bukan kira dalam litar tu. Contohnya, katanya kalau daripada Jelutong, kita naik pergi kot sini, pergi kot Lau ke Teluk Kumbak, sampai balik pulau, pergi Teluk Bahang, turun mai kot Tanjung Bunga, Batu Feringgi, Tanjung Bunga, mai sini, katanya round island lebih kurang dalam 70 km. Kita lajak pergi sikit daripada sini, pergi patah balik, pergi balik pulau lagi. Ataupun daripada sini kita pergi kat seberang. Faham tak? Pergi ke Batu Kawan umpamanya dengan naik jambatan apa lebih kurang pumpak dapat 100 km. Padahal kita duk main kot ni ya dalam Pulau Pinang. Bolehkah kita buat qasar dan jamak? Tak boleh lah. Dia kira perjalanan pi satu arah jauh dia dengan perjalanan ikut jalan yang paling dekat. Kalau pi jalan kampung jauh, kalau pi jalan highway dekat, ambil jalan yang paling dekat nak melebihi 91 km. Maka barulah kita boleh buat qasar dan jamak. Okey. Baik, maka diriwayatkan bahawa ada di kalangan Nabi larang tu sebagai larangan makruh, bukan larangan haram. Contohnya kalau tuan-tuan puasa, tuan-tuan pergi tengah puasa, siang-siang hari, katalah hari ni Isnin, tuan-tuan ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Tuan-tuan naik kereta pukul 7, tuan-tuan boleh sampai di airport pukul 8. Airport tak sampai lah 7.30, pukul 8 tuan-tuan dah check in apa lebih kurang, tuan-tuan naik kapal terbang pergi pukul 8, tuan-tuan pergi KL, turun terbang katalah 1 jam, pukul 9 tuan-tuan nak sampai ke pejabat mana, kita letaklah pukul 10 tuan-tuan mesyuarat 2 jam, 10 sampai pukul 12. Habis pukul 12, tuan-tuan balik. Pukul 12 sampai pukul 1 sampai ke airport. Airport pula terbang mai ke Penang pukul 2. Pukul 2, 2.30, pukul 3, tuan-tuan dah sampai balik ke Penang, balik ke rumah ataupun pejabat tuan-tuan. Keluar pukul 7 ataupun keluar pukul 8.
kira office hour 8.5, contoh kalau kena time penerbangan pun sama, matching cantik elok, maka 8.5 siap boleh pergi Panchkat pejabat, siap boleh pergi Kuala Lumpur, lepas tu boleh terbang patah balik dengan duduk dalam aircon saja, relax ya, sambil baca, sambil duk main Facebook, WhatsApp, sambil duk pegang laptop, sambil duk buat kerja, duk typing, pimai, sambil duk sembang-sembang phone. Lagu tu je pi balik main, terus macam pi kerja, balik main puasa, lepas tu balik rumah pi buka puasa. Macam tu ya. Bagi setengah-setengah orang kalau dah biasa, benda lagu tu tak membebankan dia, kalau dia rasa nak puasa, silakan. Di antara ulama, ramai juga ulama yang berpuasa pada ketika mereka mereka berpuasa pada ketika mereka bermusafir. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal, siapa Imam Ahmad Ibn Hanbal? Ulama besar, Imam mazhab, anak murid Imam Syafi'i, ulama ahlul hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ramai lagi ulama yang seperti mana Imam Ahmad berpuasa ketika mana mereka bermusafir, sekiranya musafir tadi tak membebankan. Sebab tu Nabi kata apa? As-safaru qit'atun minal adab. Musafir itu sebahagian daripada perkara yang meletihkan daripada azab. Azab tu maksudnya letih lah, tak larat lah, ada masalah. Tapi bagi orang yang tak ada masalah, senang-senang ya. Tambah macam setengah-setengah orang dia memang ada helikopter, dia duduk di bangunan dia, tiba-tiba dia naik tingkat berapa aja, helikopter turun, dia orang kaya, dia naik helikopter, terbang pergi, lepas tu mesyuarat, turun pula atas tu bangunan, naik lift, turun, lepas tu mesyuarat, lepas tu naik lift, naik balik helikopter, mai. Apa ada dia punya masalah? Dia duduk dalam helikopter pun ada aircon. Contoh. Kan, dia duduk dalam kereta pun ada aircon dan dia rasa dia boleh rehat, dia boleh tidur, dia boleh teruskan dengan puasa. Bagi yang tak menjadi masalah dan telah menjadi kebiasaan dalam hidup dia, dia berpuasa, dia bermusafir, maka silakan sekiranya dia rasa kemampuan. Faham tak? Sekiranya dia ada kemampuan, silakan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik dengan perbincangan kita pada bulan Rejab, antara amalan yang diberikan keharusan, bahkan sebahagian ulama nak menggalakkan kita supaya berpuasa dan juga memperbanyakkan kebajikan amalan-amalan di dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni lah kalau ada rezeki belajar sedekah banyak. Bulan Rejab ni lah kalau ada kesempatan cuti-cuti puasa banyak. Bulan Rejab ni lah kalau ada kesempatan mai masjid, boleh semayang sunat, semayang fardu, mailah rajin-rajin. Tanam benih bagi banyak. Buat persiapan dan persediaan untuk bertemu dengan Ramadan. Inilah bulan-bulan yang Allah nak bagi kepada kita peluang-peluang untuk meningkatkan kita punya semangat, berkobar-kobar supaya kita bukan menerima kedatangan Ramadan secara adat, tetapi menerima Ramadan secara syariat. Bila Ramadan selalu saya di khutbah, saya bagi tahu kan, Ramadan antara adat dan syariat. Berapa ramai orang yang terima Ramadan dengan keadaan kita katakan secara adat. Adat ni kira puasa tapi tak semayang, puasa tapi tak baca Quran. Puasa adat lah, orang semua tak makan, bagi dia puasa hanya tak makan tak minum, takkan tu ya. Tapi dalam bulan puasa dia dengan filmnya, dengan dramanya, benda-benda yang mengkhayalkan, benda-benda yang merosakkan kita punya iman dan takwa, benda-benda yang membazir masa untuk kerja-kerja dunia, yang sepatutnya kita berlumba-lumba untuk mengejar kebajikan yang Allah nak bagi di dalam Ramadan, khususnya dengan Lailatul Qadar. Sepatutnya tuan-tuan kena cari tempat-tempat yang boleh buat qiyamul lail sepanjang Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan doakan pada tahun ni, bermula daripada awal Ramadan, beberapa hari sebelum Ramadan, madrasah kita di Balik Pulau insya-Allah akan mula beroperasi, dan kita buka kepada tuan-tuan peluang di Kampung Permatang Pasir Balik Pulau. Silakan mai duduk di sana sebulan. Mai duduk dengan kami di sana. Penginapan kami sediakan pada anda. Kita sedia pondok-pondok dah ada. Mai duduk. Tinggal sat dunia apa? Haji kan? Macam mana okey? Oh makcik apa? Pegang tangan, jom kita pergi duduk pondok. Macam mana okey? Tinggal sat.
Kemah-kemah hang bagi orang lain buat, bulan puasa hang buat aku nak pergi duduk pondok. Saya teringat mak saya dulu masa zaman saya budak-budak. Orang tua-tua dulu ramai tau saya tengok. Depa bulan puasa tak kerja, tak berniaga. Bulan puasa depa tak berniaga, depa cuti. Sebelum ni daripada Rejab, Syaban ni depa nanti buat lebih sikit pulun. Amal ibadat pun buat, tapi kerja lebih sikit, cari duit lebih. Masuk Ramadan ya, cuti. Sampai habis puasa 6 baru depa berniaga balik. Bila tanya pasal apa? Tak boleh Ramadan buat amal ibadat. Faham tak? Kira nak buat lebih sikit lah. Ni tak ada bulan Ramadan lah bulan nak buat baulu. Bulan Ramadan lah bulan nak buat kuih raya, nak cari duit. Saya tak salahkan. Tapi sayang lah kalau tenaga yang duk ada, duk pulun buat baulu, duk pulun buat kuih-kuih raya. Tak bolehkah kalau kita buat siap sebelum Ramadan, kita jual buang kuih-kuih tu yang jenis boleh tahan lama sikit, dalam Ramadan pergi jual buang. Kira bagi lah, hantar bagi order. Kira senang-senang ya punya kerja. Siapa nak main ambil ya, ambil order ya. Sebelum Ramadan settle. Saya teringat saya pergi di satu tempat di bla-bla Sepang. Di sana ada kilang buat kerepek besar. Di Malaysia ni antara tempat pengeluar kerepek banyak di sana. Kampung tu boleh kata semua orang ada banyak kilang. Pakar-pakar buat kerepek semua. Saya pergi ke kilang makcik ni, pergi nak beli kerepek 2-3 tahun yang telah lalu. Dia kata, oh tak ada. Ni saya pergi lagi 2 minggu nak masuk Ramadan. Dia kata, tak ada dah. Dia kata sebulan sebelum, kadang-kadang 2 bulan sebelum Ramadan, kerepek ni kami dah buat penuh gudang ni dah habis lah. Orang dah ambil satu Malaysia lah. Dia nanti paket 10 kilo besar-besar. Dia nanti balik buat packaging kecil-kecil jual dalam bulan Ramadan. Kerepek ubi, kerepek pisang, kerepek apa, muruku, apa-apa. Gila memang saya beli. Ubi apa yang warna ungu tu, ubi apa? Ubi apa kan? Ubi apa? Ubi lah. Ubi keladi apa? Ubi keladi, ubi tu, ubi ni, macam-macam ubi. Macam-macam kan ubi. Ni Oman. Gila kita nama. Habis lah kami pergi, kami ingat kami awal lah. Tak ada lah. Tak terima tempahan. Dia kata nak tutup ni Ramadan, dia mana rehat lah. Allah. Tu baru betul. Pandai. Amal ibadat nak buat dalam bulan Ramadan. Awal-awal semua dah settle lah. Tapi kita tak bijak merancang. Akhirnya Ramadan sibuk pula dengan, saya tak boleh salahkan bagi orang susah dia kata dia nak berniaga. Silakan. Tapi kalau hang bijak, kalau hang ada kemampuan, kenapa hang tak merancang hang punya ekonomi supaya dalam Ramadan hang boleh dapatkan peluang yang banyak beramal ibadat. Dia kata tak apa, kami boleh pergi berniaga, boleh pergi semayang apa. Memanglah tak apa, takut lama-lama tinggal celepah lagu mana. 3-4 hari tak apa, seminggu tak apa, mai 2 minggu, tak ada lagi Lailatul Qadar, ujung-ujung last kope. 10 malam terakhir. Awal-awal belum lagi berlaku Ramadan, walaupun ada khilaf sebahagian kecil ulama kata ada. Tetapi banyak ulama menyokong kepada hadis yang menyokong bahawa 10 malam terakhir, yang itulah malam tak larat, yang itulah malam penghujung, semua ada lembek. Dengan tak larat, kena pula duduk di negeri yang panas. Jahanam habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita berada dalam bulan Rejab yang sepatutnya kita berebut untuk mendapatkan ganjaran yang besar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ganjaran besar, kita punya visi. Sekarang kita punya misi. Nak capai apa? Nak capai takwa yang benar, nak dapat Lailatul Qadar, kita punya vision. Mission daripada sekarang duk usaha. Buat yang tu, buat yang ni, buat yang tu, buat yang ni, buat yang tu. A, B, C, D, E, F, G. Macam-macam buat ke arah nak mencapai nombor 1 yang paling atas sekali. Macam-macam kita buat. Barulah Ramadan kita bukan Ramadan adat, tapi jadi Ramadan syariat. Barulah rasa betul-betul rindu dan sayang kepada Ramadan. Barulah pulun betul-betul dengan Ramadan. Jom. Mai duduk di tempat saya. Makcik-makcik pun boleh, pakcik-pakcik pun boleh, yang muda, yang tua, semua tempat saya sediakan. Makan minum saya sediakan. Silakan mai duduk, mai mengaji. Janji mau mai mengaji, buat amal ibadat. Bulan Ramadan ni, mai duduk. Tak ada apa, nanti saya tak tabung orang bagi duit. Tuan-tuan mai duduk ya. Rezeki ni mai turun daripada langit, tak payah takut ya. Makan apa, takkan bulan Ramadan puasa makan banyak-banyak dia. Tak ada
Makan pun tak banyak. Kita nak latih, nak riyadhah, kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan bercakap, banyak buat amal ibadat, baca Quran, zikir, doa, belajar, ilmu, qiyamul lail. Kita atok program tuan-tuan 24 jam buat program sebulan. InsyaAllah mudah-mudahan semangat tahun ni Lailatul Qadar dalam tangan. Walaupun benda tu ketentuan Allah, tapi semangat berkobar-kobar. Jom mai duduk di tempat kami di Permatang Pasir balik pulau. Bukannya jauh pun. Tengah jam dari sini tak sampai lah. Kan? Ni peluang. Mai duduk. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir memang kita buat program. Dan daripada 1 Ramadan malam, esok Ramadan, start pada malam ni kita dah start dah dengan Qiyamul Lail. Kita tak mau jadi macam setengah-setengah masjid, hanya tunggu pada 10 malam terakhir baru nak buat Qiyamul Lail. Tak kemas tu. Dulu-dulu boleh lah. Dulu-dulu kita Qiyamul Lail ni kira pelik. Maka bila buat 10 malam terakhir, okey dah, ramai dah boleh main dah. Lah ni dah sampai masa kena upgrade. Tak boleh duduk dah tadika, kena naik darjah 1 pula. Kena tambah lagi, tak boleh duduk di darjah yang sama, kena naik pula. Takkan nak duduk sekolah rendah sampai bila-bila. Takkan nak duduk tadika bila-bila macam Upin dengan Ipin tu. Tak pernah-pernah besar. Itu kartun. Tak pernah-pernah besar. Dia kata, bila nak besar Upin dengan Ipin? Dah banyak tahun duduk tadika, ngaji tak pandai tu. Itu dia ambil dia lah kan. Tapi kita nak beritahu sampai bila kita nak duduk di darjah yang sama. Upgrade. Dulu kalau Qiyamul Lail 10 malam terakhir, lah ni Qiyamul Lail nak bermula daripada sekarang. Kerap-kerap bangun awal, buat sikit-sikit. Paling-paling tak dapat tahajud 2 rakaat setiap pagi. Woi tuan-tuan, lah ni subuh dah 6.30 tau. Subuh 6.30. Kalau kita bangun awal, tak payah awal lah. Bangun pukul 6 pun dan tahajud. Mandi-manda apa lebih kurang, juri-juri apa lebih kurang. 6 suku, 15 minit lagi, dan lah dapat 2 rakaat, 5 minit dia. Last kopek, ujung-ujung tu pun boleh dapat. Dengan dapat doa pula sikit. Kalau bangun lagi awal, lagi dapat. Di madrasah kita tiap-tiap pagi dengan program Google Meet, kita punya TPO, kita buat selawat 1000 kali pada setiap pagi. Rajin masuk, ambil link, masuk, zikir, selawat 1000 kali. Kan? Istighfar, selawat, baca la ilaha illallah, baca zikir. Ni bukan masa kata, hang korang, aku lebih, aku nak bagus pada hang, aku nak korang, hang korang pada aku. Tada. Jom, ramai-ramai berebut-rebut untuk buat kebajikan. Ni damai masjid dah. Damai dah masjid. Dengar kuliah kan. Saat lagi nak semayang Isya kan. Habis semayang Isya, buatlah semayang Ba'diyah. Takkan belah balik lagu tu ya. Ambillah 2 rakaat. Yang dah biasa ada buat 2 rakaat. Tambahlah buat witir ke, 1 ke. Habis-habis koman 1. Kan? Ataupun tambah buat 3. Ataupun buat 5. Ataupun buat 7. Buat 9. Buat 11. Paling banyak. Habis-habis tak larat, balok, mulakan dengan 1. Tak larat hari ni ya. Buat 2 Ba'diyah, tambah dengan 1. Dapat 3 rakaat. Okey lah. Kalau rajin sikit, buat 3 rakaat. Jadi buat Ba'diyah 2 rakaat, buat witir 3 rakaat. Dapat 5. Ambil doa sikit. Ambil lah apa-apa wirid yang tak dan baca hari ni ke apa-apa. Baca bila 2, 3, 4 kali. Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca 3 kali. Sayyidul Istighfar. Hadis Sahih Bukhari. Penghulu kepada istighfar, tok penghulu punya. Mudah-mudahan Allah ampun dosa yang kita buat pada hari ni sebelum kita balik pergi tidur. Ini kita kena berebut daripada sekarang. Kau apa? 9 cantik ah. Cukup ah, tak larat. Hari ni sikit-sikit ya. Sebagai orang panggil apa? Sebagai pemberi penambah semangat untuk kita dalam Rejab ni. Nak memperbanyakkan kita punya kebajikan dan amalan. Boleh? Ada soalan? Tak ada tabung soalan ni ya? Tak ada fazilat. Tak ada. Siapa puasa pada 1 Rejab, 2 Rejab, tak ada fadilat khusus. Tadi dah abang dah puasa pada Rejab dapat kelebihan fadilat berpuasa pada bulan Al-Haram. Yang tu ialah. Semua ni amalan-amalan menambahkan iman untuk menambahkan taqwa.
Tak ada lah khusus bagi tahu dapat macam tu, dapat macam ni, tak. Puasa aja, rajin-rajin puasa. Saya pun start dah 5 hari lah. Kami di madrasah setiap hari. Tahun ni target 3 bulan. Jom. Siapa rajin? Kena ada cabaran. Semangat. Bukan nak bagus, tak ada. Saya pun tak pernah buat pun. Abang begitu, betul-betul balok. Geng mentera darah. Mana boleh hidup tak makan? Lu ajak ke orang yang puasa 3 bulan, puasa 3 bulan. Abang betul-betul tak pernah buat pun. Bohong lah. Ustaz pun berlambak tak puasa pun. Bila tanya apa? Ada mana ada dalil-dalil mak? Tak apa. Simpan lah ambil dalil. Mau buat, tak mau sudah. Abang betul-betul, saya sendiri pun tak pernah buat, rajin. Nak pergi puasa 3 bulan. Dalam balok ni pasal, bagi alasan apa? Oh, mana ada dalil, yang ni semua hadis tak sahih, hadis tak kuat, tak payah buat apa. Ni, nak buat lah. Nak buat. Setiap benda baik, tak mau buat pun, hang puasa Isnin Khamis. Berlambak orang reti agama, tapi tak puasa Isnin Khamis. Saya tak kata mungkin kehidupan mereka, kalau kita sendiri, saya mengaku, duduk di madrasah, saya suruh budak-budak saya puasa Isnin Khamis, tapi kadang-kadang saya sengak-sengak saya telan ke. Nak buat macam mana? Duk rindu capati. Duk rindu capati Taman Sadun. Bubuk suji, mamunya, Amu Sulaiman. Nasi kandang dengan orang Melayu. Duk atong semua, jam lah. Kita sendiri yang create. Benda tu. Tapi kalau kita sendiri delete sat benda tu, kita fikir nak buat, boleh pula buat. Saya nak keluar hari ni, bini saya pergi masak dengan laksa dengan apa semua. Sempoi mah. Jangan nak puasa hari ni. Uluh. Dah tak tahan dah getah. Aduh. Alhamdulillah boleh tahan lagi iman. Dah tak tahan tengok laksa sempoi dengan kuah pekat cukup. Saya duk tengok, saya duk niat atas lagi, saya main pula. Jahanam aku hari ni. Ambil bau 4-5 hari ni boleh pergi ke 3 bulan, nampak macam tak lah. Bukan tak lah, dengan panas apa. Tapi insyaAllah. Doa kat saya tuan-tuan. Kata amin. Ya Allah beri kekuatan. Saya bukan rajin balok. Tapi tuan-tuan, apabila kita nampak kelebihan dan kita belajar tentang kelebihan, kita akan nampak sebenarnya puasa ni bagus sangat-sangat. Sebab tu kalau kita malu dengan orang bukan Islam, mereka dalam kehidupan mereka, tambah-tambah akhir-akhir ni tuan-tuan boleh tengok kajian-kajian tentang fasting, tentang puasa. Ada macam-macam intermittent fasting, puasa 16 jam, puasa 17 jam, puasa 13 jam, puasa. Hari ni semua pakar-pakar kesihatan kata, kalau nak sihat, kurangkan makan, banyakkan berpuasa. Semua pakar-pakar kesihatan kata macam tu. Maka tuan-tuan, cuba. Kita mulakan dengan Isnin Khamis. Lepas tu kita tambah pula dengan puasa pada hari putih. Kita kena, itulah kata, kita sendiri kena set dalam kepala otak. Lepas tu kita kena berkawan dengan orang-orang yang dia pun puasa, baru dia ada semangat. Kalau di TPO selalu saya ditanya ke anak-anak murid saya, okey, hari ni siapa puasa? Angkat tangan. Okey, yang lambai semua puasa. Alhamdulillah, makin ramai yang duk puasa. Jadi ada semangat yang puasa setiap pagi. Ataupun kerap. Dalam rejak ni pun ramai dah duk mula belajar puasa. Hari ni siapa baca selawat banyak mana? Dia ni kata 1,000, dia ni kata 5,000, dia ni kata 10,000, dia ni kata 15,000. Wow, challenge. Berlumba-lumba. Kadang-kadang saya tak semangat, saya tengok ada orang lagi semangat pada saya. Dia boleh ke aku tak boleh? Mesti kena bagi boleh. Berlumba-lumba. Nak berlumba-lumba. Benda ni dituntut dalam Islam, berlumba-lumba. Yang ni yang sahabat di zaman Nabi ada Ahlus Suffah. Mereka duduk dekat belakang beranda Masjid Nabawi. Mereka duduk berebut-rebut buat amal ibadat. Sampai sekarang ada lagi tempat tersebut di belakang. Satu beranda 4 segi tu, bawah pagar. Apa mesti pergi tempat tu kan? Siapa bisa pergi umrah? Mesti pergi kalau pergi mesti pergi tempat tu. Yang mana ada bisa pergi dengan saya, selalu saya suruh pergi. Pergi dekat kawasan tu. Yang tu kawasan Ahlus Suffah. Pergi, tengok. Sampai sekarang ada manusia-manusia ahli ibadat yang akan pergi duduk bertabarruk
ambil berkeberkatan di tempat tersebut. Boleh tengok ada orang tua-tua janggut panjang-panjang duduk sembahyang bongkok. Semua ni tak tahu mungkin wali-wali Allah apa. Duduk buat amal ibadat gila-gila di situ. Dan kita pun tak kurang juga, kita boleh jadikan tempat kita juga sebagai sufah untuk buat amal ibadat. Saya bukan nak main cerita siapa bagui tak bagui hari ni, tapi jom pakat-pakat jadi bagui. Yang tu ya. Syurga Tuhan buat besar, luas, masuk semua pun duk ada luas lagi. Semua muka ahli syurga main duduk di masjid, taman-taman syurga. Hari ni duduk atas dunia taman syurga. Satu hari nanti Allah takdir kita boleh duduk dalam syurga. Amin. Sekadar tu saja tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada siri akan datang. Yang baik daripada Allah, salah silap dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.